Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik makcik Oto Arung, hari ini kita dikejutkan dengan satu kenyataan politik oleh Perdana Menteri ke-8 Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mendakwa negara kita menghadapi masalah keuangan yang lebih besar. Adakah ini signal politik yang menjadi bom jangka kepada kedudukan ekonomi dan keuangan negara yang diramalkan mengalami kegawatan keuangan dan akan bankrupt di musim Covid? Persoalan ini perlu untuk kita bahaskan dan perlu untuk kita bincangkan secara kritikal. Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pelancaran Parti Perikatan Nasional untuk siri perang pilihan raya Johor semalam menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mendedahkan butiran masalah keuangan negara di Putrajaya sempena pilihan raya Johor. Ini sangat-sangat tergempar, cukup panas, cukup kontroversi. Sekiranya Perdana Menteri ke-8 Malaysia mendedahkan maklumat sulit dan rahsia sulit tentang status keuangan dan ekonomi negara yang nyawa-nyawa ikan. Tan Sri Muhyiddin Yassin semakin berani mengkritik kerajaan Ismail Sabri dan kerajaan UMNO BN yang didakwa oleh Perdana Menteri ke-8 Malaysia itu. Ekonomi negara bergerak macam biasa, tidak dapat jamin masa depan cemerlang negara Malaysia. Tambah Tan Sri Muhyiddin Yassin, Vietnam dan negara Indonesia meninggalkan Malaysia dari segi pembangunan ekonomi. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan secara terperinci semalam pada 17 Februari 2022, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meminta laporan keuangan daripada Menteri Keuangan Tengku Zafrul. Kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, satu ketika beliau akan bocorkan bagaimana kedudukan keuangan negara. Persoalan paling panas Tan Sri Muhyiddin Yassin yang ada kaitan dengan prospek adakah negara Malaysia akan bankrupt ataupun tidak di musim Covid ini. Kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, berapa lama lagi kita bertahan? Berapa lama hasil negara dikutip tiap-tiap tahun cukup untuk bayar gaji dan pembangunan negara? Berapa wang tabung pencen yang banyak itu? Tambah Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya cakap setakat itu sahaja. Saya faham situasi negara tak semulek digambarkan. Ini cabaran paling besar di peringkat negara. Ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu perlu untuk dibincangkan dan dibahaskan secara terbuka, secara kritikal hari ini. Adakah ini tanda-tanda ekonomi negara Malaysia akan bankrupt tidak lama lagi bagi tahun 2022 atau secara prospek pada bila-bila masa di musim Covid? Sememangnya berdasarkan sikit information, saya ada menerima maklumat sulit bahawa kedudukan keuangan negara tidak selamat serta pelabur-pelabur tidak masuk dengan sangat banyak dalam negara Malaysia. Di musim Covid, sememangnya keadaan keuangan dan ekonomi negara seperti telur di hujung tanduk. Akan tetapi, di satu pihak pula, secret information menyatakan negara Malaysia tidak akan bankrupt kerana negara kita mempunyai simpanan duit trilion ringgit yang akan dicairkan tidak lama lagi. Berdasarkan maklumat sulit yang turut saya terima hari ini, menyatakan bahawa negara Malaysia mempunyai backup plan sekiranya keadaan Covid dalam negara ini semakin kritikal, sekiranya kedudukan ekonomi negara dan keuangan negara tidak selamat, kita mempunyai backup financial yang cukup untuk menyelamatkan ekonomi negara secara jangka pendek dan jangka panjang. Maka saya kira adalah sangat baik Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ke-8 Malaysia memberi amaran awal tentang kedudukan keuangan negara yang sememangnya kita perlu mengakui secara real politik dunia. Keadaan keuangan dan ekonomi negara dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Kita dalam negara ini tidak perlu delusion dan shock sendiri menyatakan negara kita baik dari segi ekonomi dan politik.
Kerana ketidakstabilan politik dalam negara Malaysia boleh membawa kepada kedudukan ekonomi negara bankrupt atau muflis sekelip mata. Negara Greece antara negara yang bankrupt sekelip mata beberapa tahun lalu sehingga terpaksa dijual dan dilelong, sehingga terpaksa diselamatkan oleh IMF. Negara Filipina mengalami kegawatan ekonomi berpuluh-puluh tahun dahulu sehingga terpaksa dijual dan dilelong kepada pihak Amerika Syarikat. Maka jika negara Malaysia terus dihambat dengan masalah keuangan dan ekonomi negara dan kita tidak mengakui masalah ini, silap-silap esok lusa negara kita juga boleh dijual dan dilelong seperti negara Greece, negara Filipina dan negara-negara lain yang sudah jatuh bankrupt berpuluh-puluh tahun lalu. Pakcik makcik otak arah. Yang pasti, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa di era pemerintahan kerajaan UMNO BN, kedudukan ekonomi negara telah dirosakkan berpuluh-puluh tahun. Nak pulihkan negara yang telah dirosakkan sangat-sangat sukar. Tan Sri Muhyiddin Yassin turut berkempen dalam pelancaran Perikatan Nasional di Johor semalam, menyatakan bahawa istilah UMNO BN sebagai kubu kuat di Johor tidak boleh dipakai lagi kerana rakyat tolak UMNO BN pada PRU 14. Sememangnya secara prospek Perikatan Nasional ada peluang untuk menang pilihan raya Johor dalam beberapa kerusi DUN pengundi Melayu, pengundi Bumiputra dan beberapa kawasan DUN yang mana pengundi-pengundinya adalah pengundi atas pagar. Sememangnya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional bersama Bersatu, bersama PAS, bersama Parti Gerakan ada prospek cerah untuk bersaing secara sengit dengan Parti UMNO dalam pilihan raya Johor dan bersaing dengan Pakatan Harapan dan Parti Pembangkang lain. Akan tetapi, persepsi politik dan status quo politik saat ini menyaksikan bagaimana pengundi-pengundi Pakatan Harapan yang sebelum ini mengundi Pakatan Harapan pada PRU 14 sangat menyesal mengundi pakatan politik itu kerana menipu manifesto. Adakah pengundi-pengundi Pakatan Harapan akan mengundi Perikatan Nasional atas alasan Pakatan Harapan dah tak boleh dipakai kerana menipu manifesto PRU 14 lalu? Atau adakah pengundi-pengundi Melayu, Cina, India yang sebelum ini mengundi Pakatan Harapan akan memberi peluang kedua kepada UMNO BN di Johor untuk pilihan raya Johor nanti? Maka sama-sama kita saksikan apakah pendedahan terperinci tentang status keuangan dan ekonomi negara yang didakwa oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadapi masalah keuangan yang lebih besar. Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri ke-9 Malaysia menyatakan di Putrajaya, pertumbuhan ekonomi negara dan keuangan negara bagi tahun 2022 dalam landasan yang baik. Akan tetapi Muhyiddin Yassin risau dengan kedudukan masalah keuangan negara yang digambarkan hanya kabar indah daripada rupa. Dikatakan bahawa ekonomi negara saat ini tidak semolek yang digambarkan. Maka saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai kingmaker dalam percaturan kuasa politik Malaysia, saya amat risau jika ekonomi negara Malaysia bankrupt beberapa tahun daripada sekarang jika kita gagal dalam perang COVID-19. Saya juga amat risau dan amat bimbang jika rizab keuangan negara yang semakin merosot dalam institusi Bank Negara Malaysia BNM itu semakin berkurangan pada masa hadapan. Saya amat risau jika kerajaan Malaysia sudah tidak mampu membayar gaji kaki tangan penjawat awam di Putrajaya. Bagaimana lagi negara ini mahu cari duit sebagai backup keuangan pada masa hadapan? Kita memang tahu sampai bila duit-duit pencen negara boleh dibayar kepada penjawat-penjawat awam yang sudah pencen dalam negara ini pada masa hadapan. Sumber ekonomi negara, sumber cukai negara, sampai bila duit itu cukup
untuk mengelakkan ekonomi dan keuangan negara jatuh muflis, jatuh bankrupt sekelip mata. Saya mengharapkan kedudukan ekonomi dan keuangan negara ini dapat diselamatkan segera di Putrajaya. Kerana ini, jika dibiarkan, masalah kedudukan keuangan negara yang digambarkan mempunyai masalah yang lebih besar, seperti yang dinyatakan oleh Tan Sri Budi Yassin sekarang, perkara ini perlu diambil tindakan yang segera. Kita tidak boleh menganggap pendedahan oleh Tan Sri Budi Yassin ini sebagai isu politik. Kerana masalah keuangan negara yang lebih besar boleh mengancam kedaulatan dan keselamatan negara di peringkat antarabangsa. Kita perlukan satu model backup plan keuangan negara. Sama ada kita perlu membuat pinjaman keuangan atau kita mencairkan duit simpanan keuangan negara di luar negara di peringkat antarabangsa yang dianggarkan mencecah trilion-trilion ringgit. Maka selamat maju jaya kepada Kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Kerajaan UMNO BN di Putrajaya. Jika keuangan ekonomi negara ini semakin teruk dan boleh jatuh bankrupt secara prospek, ini akan memberi kesan buruk kepada UMNO BN pada pilihan raya Johor dan pada PRU 15 nanti. Skandal saga 1MDB antara punca utama kenapa negara ini dijangkakan akan bankrupt jika hutang-hutang negara di peringkat antarabangsa tidak mampu dibayar oleh kerajaan Malaysia. Bank-bank di luar negara, institusi antarabangsa seperti World Bank dan IMF boleh mengisytiharkan negara ini muflis jika hutang-hutang negara yang mencecah 1 trilion ringgit, warisan legasi politik bosku Najib dan UMNO BN, tidak dapat diselesaikan oleh Ismail Sabri di Putrajaya adalah sangat-sangat bahaya untuk kedudukan ekonomi negara. Saya mengharapkan secret information yang menyatakan ekonomi negara masih dalam keadaan selamat dapat dibuktikan oleh Ismail Sabri dan Kerajaan UMNO BN di Putrajaya. Sehingga saat ini, harga barang yang semakin mahal, inflasi yang semakin teruk, itu adalah tanda-tanda masalah keuangan negara yang lebih besar. Pekerjaan yang kurang, pengangguran yang sangat tinggi, gaji yang rendah untuk rakyat Malaysia. Ini juga antara tanda-tanda ekonomi sesebuah negara boleh jatuh bankrupt pada bila-bila masa. Jangan anggap enteng pendedahan panas oleh Tan Sri Budi Yassin yang saya anggap negara Malaysia boleh jatuh bankrupt jika pakar-pakar ekonomi dan keuangan negara tidak mengambil kira data realiti tentang ekonomi dan keuangan negara yang saat ini. Rizab keuangan negara semakin merosot, pelaburan FDI, pelaburan asing semakin merosot, aset-aset kekayaan negara sudah banyak yang dijual untuk makluman rakyat Malaysia untuk membayar hutang 1MDB, sehingga tanah negara pun kita terpaksa jual dan lelong. Paling penting, ingat, saat ini bantuan-bantuan keuangan untuk rakyat, defisit keuangan negara sangat-sangat teruk, sangat-sangat kritikal. Maka jika tsunami COVID menyerang negara Malaysia bagi tahun 2022, kita akan terpaksa membuat total lockdown. Dan jika total lockdown diisytiharkan oleh kerajaan Pak Mail satu hari nanti, yang menelan kos belanjawan bilion-bilion ringgit. Persoalannya, adakah negara kita mempunyai wang tunai yang banyak untuk menghadapi perang tsunami COVID yang dijangkakan akan semakin teruk dalam negara Malaysia? Suka ataupun tidak, rakyat Malaysia perlu berjimat cermat dari segi keuangan. Simpan keuangan keluarga anda dengan cukup baik. Kerajaan Pak Mail dan Kerajaan UMNO BN di Putrajaya juga perlu berjimat cermat. Jika ekonomi negara dan keuangan negara, duit rakyat terus dirompak dalam negara ini juga antara tanda-tanda ekonomi negara Malaysia boleh bankrupt dan muflis sekelip mata pada bila-bila masa. Kepada bosku Najib, kepada pemimpin-pemimpin UMNO, jika budaya politik merompak ini tidak dihentikan,
Saya sebagai kingmaker dalam percaturan real politik Malaysia ingin menyatakan, negara kita dan rakyat Malaysia boleh jatuh muflis, boleh bankrupt jika budaya rompak-merompak ini menjadi tradisi di Putrajaya. Teruskan merompak, bosku, biar negara kita bankrupt dan akhirnya kedaulatan negara terancam, rakyat terpaksa dijual dan dilelong bersama kedaulatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi negara Malaysia berdaulat ini. Semoga keuangan dan ekonomi negara yang dikatakan sangat-sangat teruk hari ini dapat diselamatkan oleh kerajaan Ismail Sabri dan kerajaan UMNO di Putrajaya. Semoga kedudukan keuangan negara di peringkat antarabangsa dapat dipulihkan dan kembali stabil sekalipun musim COVID menyerang negara Malaysia bagi tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.